salam sejahtera. Saya Syafiqah Farahin. Kita bertemu dalam slot pentaksiran Bilik Darjah PBD. Nah, seperti kita sedia maklum, PBD telah pun dilaksanakan dan merangkumi semua mata pelajaran KSSR dan KSSM. Dan antara benda yang paling penting yang perlu kita faham adalah bagaimana PBD itu dilaksanakan. Jadi untuk episod kali ini kita bawakan khas guru yang akan memberi gambaran lebih jelas tentang pelaksanaan PBD. Tapi sebelum itu, jom kita persilakan dulu jurubahasa isyarat kita yang bersama kita dalam studio ini, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Suhaili? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, bersama saya dalam studio ini juga cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azura Janudin dari Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum Cikgu Azura. Waalaikumsalam Ika. Cikgu apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, sebenarnya bagi PBD ini masih baru lagi untuk para ibu bapa dan guru mahami, ya Cikgu? Ya, betul. Jadi segmen kali ini, apakah yang kita akan beri fokus terlebih dahulu? Untuk segmen kali ini, saya akan lebih fokuskan kepada bagaimana pelaksanaan PBD itu di dalam bilik darjah. Dan juga kaedah pentaksirannya lah. Baiklah Cikgu, banyak lagi yang kita nak faham tentang PBD. Jadi saya persilakan Cikgu Azura untuk teruskan. Okey, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, jadi untuk slot pada hari ini, saya akan kongsikan berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Okey, di sini saya bawakan sedikit gambaran harian di dalam kelas yang mana guru akan mengajar, melaksanakan PDP serta melaksanakan juga pentaksiran di dalam kelas sewaktu mereka mengajar. Jika kita lihat gambar itu, ia sekadar murid menulis di papan hijau, kemudian ada yang berbincang. Sebenarnya sewaktu aktiviti-aktiviti ini dilaksanakan, guru telah pun melakukan pentaksiran secara tidak langsung. Saya kongsikan di sini infografik berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Seandainya boleh di zoom ke sini. Sebenarnya untuk pelaksanaan PBD ini ada 5 langkah ataupun 5 tahap sebelum guru-guru itu masuk ke dalam kelas. Yang pertama adalah merancang PDP serta kaedah pentaksiran. Jadi sebelum masuk kelas lagi, di samping menulis RPH, perlu dah tentukan kaedah pentaksiran yang digunakan. Langkah yang kedua, PDP itu dilaksanakan serentak bersama dengan pentaksiran itu sendiri. Langkah yang ketiga, guru perlu merekod serta menganalisis tahap penguasaan anak-anak murid dan seterusnya melaksanakan tindak susulan seandainya perlu. Dan yang terakhir sekali, guru-guru perlulah melaporkan tahap penguasaan murid-murid kepada penjaga ataupun ibu bapa murid. Kita akan telusuri dengan satu persatu berkaitan dengan pelaksanaan PBD itu sendiri. Yang pertama, dalam merancang PDP dan juga kaedah pentaksiran, guru perlulah sering merujuk kepada DSKP. Guru perlu baca, faham serta hadamkan DSKP itu. Kerana seandainya guru-guru tidak faham kandungan dalam DSKP, maka sukarlah untuk guru-guru melaksanakan PDP yang lebih berkesan. Selain daripada itu, guru-guru perlu mengenal pasti standard kandungan yang manakah ataupun standard pembelajaran yang manakah yang akan dipilih dan diajar untuk sesi PDP tersebut. Dan berdasarkan SK dan juga SP yang dipilih itu, guru-guru akan menentukan objektif pembelajaran untuk hari tersebut. Di sini saya bawakan contoh apa itu DSKP. Mungkin para ibu bapa tak dapat bayangan DSKP itu apa benda lah dokumennya. Namun inilah lebih kurang di mana di sini dia ada standard kandungan yang secara umum ataupun tajuk. Kemudian di sini kita ada standard pembelajaran dan daripada standard pembelajaran inilah guru-guru akan menentukan objektif pembelajaran untuk sesi satu-satu PDP tersebut. Ini adalah daripada subjek matematik tahun 1 dalam operasi tambah. Jadi daripada tahun 1 pun kalau kita lihat di sini, murid-murid
sepatutnya berupaya untuk menambah 2 nombor dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100. Ini sekadar bayangan secara umum. Okey, seterusnya. Okey, dalam mengenal pasti kaedah pentaksiran itu, okey, guru-guru perlulah menentukan kaedah manakah yang akan digunakan. Okey, sepatutnya kita ada 3 kaedah, iaitu lisan, secara bertulis dan juga secara pemerhatian. Dan kaedah-kaedah ini boleh digunakan sama ada secara berasingan ataupun boleh digabungkan antara 2 ataupun 3 ikut kesesuaian aktiviti yang dilaksanakan di dalam kelas. Okey, seterusnya, pentaksiran dijalakan secara berterusan untuk mendapatkan maklumat ataupun info berkaitan dengan kemajuan murid, kefahaman murid, keupayaan serta perkembangan murid kita. Okay, yang kedua, dalam menentukan kaedah pentaksiran yang hendak digunakan, ia haruslah bergantung kepada objektif pembelajaran yang hendak ditaksir bersesuaian dengan tahap keupayaan murid bagi kelas tersebut. Kemungkinan guru tersebut mengajar 3 kelas, okey, dan subjek yang sama. Namun demikian, ada kemungkinan keupayaan bagi setiap kelas adalah berbeza. Jadi penulisan objektif pembelajaran bagi satu kelas dengan kelas yang lain juga berbeza. Selain daripada itu, instrumen pentaksiran yang digunakan atau yang dipilih oleh guru sangat bergantung kepada aktiviti yang telah dirancang oleh guru berkenaan. Dan guru perlu menyesuaikan kaedah manakah yang akan digunakan bagi salah satu kelas tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh pembinaan instrumen pentaksiran yang boleh digunakan oleh guru-guru dalam mentaksir anak-anak murid di dalam kelas. Okay, jika disebut instrumen, mungkin kadang-kadang ibu bapa, apakah instrumen itu? Sebenarnya instrumen adalah alat ataupun bahan yang akan digunakan oleh guru-guru untuk mentaksir anak-anak murid. Contohnya, lembaran kerja yang sangat sinonim dengan kebanyakan guru yang digunakan sewaktu selepas sesi penerangan guru di dalam kelas. Selain daripada itu, guru juga boleh menggunakan soal selidik, senarai semak, anekdot ataupun penceritaan ataupun soalan-soalan latihan serta skala kadar. Lembaran kerja yang digunakan itu kadang-kala guru perlu menggunakan 2 ataupun 3 bersesuaian dengan tahap anak-anak murid mereka. Seandainya ada 3 tahap di dalam kelas, maka walaupun menggunakan lembaran kerja, guru perlu menyediakan kemungkinan 2 lembaran kerja ataupun 3 lembaran kerja bersesuaian dengan tahap anak murid. Bagi murid yang lemah, kemungkinan dan digunakan itu lebih banyak panduan. Contohnya ada gambar, murid sekadar menyesuaikan, memadankan, menggariskan. Bagi murid yang pertengahan pula, mungkin mereka boleh menyambung ayat dan juga memberikan makna kepada perkataan yang diberi. Manakala bagi murid-murid yang lebih pandai, murid boleh melaksanakan tugasan-tugasan yang lebih tinggi tahap kesukarannya. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Azura mengenai pelaksanaan PBD termasuk kaedah-kaedah dan juga instrumen pentaksiran. Kita akan berehat sebentar dan banyak lagi perkongsian kita akan beri selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. PBD ini merupakan satu pentaksiran yang otentik. Di mana para pelajar itu dinilai secara adil dan saksama. Dalam masa yang sama, para guru boleh menilai seorang pelajar itu menerusi kebolehan, potensi dan juga minat seorang pelajar itu. Pentaksiran bilik darjah atau PBD merupakan satu elemen kurikulum yang sangat relevan kerana PBD merupakan satu objektif ke arah kemenjadian murid. Guru-guru dapat menentukan pencapaian dan kemampuan murid daripada pelbagai aspek, contohnya mata pelajaran, sahsiah, komunikasi dan tanggungjawab murid itu sendiri semasa berada di dalam bilik darjah.
Assalamualaikum, saya Alvira. Sebagai seorang ibu, saya merasakan dengan pelaksanaan PBD di sekolah ini adalah sangat baik, di mana kita sebagai ibu bapa dapat mengetahui sejauh mana pencapaian prestasi perkembangan anak kita di sekolah. Di samping itu, saya percaya dengan pelaksanaan PBD ini juga dapat mengekalkan kebaikan, dapat meningkatkan dan memajukan perkembangan diri yang dihadapi oleh mereka. Sebagai PIBG SK Timbua, saya amat bersetuju dengan pelaksanaan PBD di sekolah. Ini karena ia dijalankan secara terperinci. Selain itu, pentaksiran ini juga boleh melihat perkembangan murid secara menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton slot pentaksiran bilik darjah PBD. Dalam pelaksanaan sesuatu perkara perlu ada kaedah yang jelas dan sesuai bagi memastikan pelaksanaan yang jitu supaya lebih mudah difahami dan diikuti oleh para ibu bapa dan guru. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Azura untuk menerangkan kaedah-kaedah pentaksiran. Okey, terima kasih Ika. Saya bertemu lagi di slot yang kedua. Okey, untuk slot yang kedua ini, saya akan kongsikan atau menerangkan dengan lebih jelas berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran secara berterusan menggunakan 3 kaedah itu, iaitu kaedah secara lisan, kaedah bertulis dan juga kaedah pemerhatian. Okey, yang pertama kaedah lisan. Ianya boleh berlaku secara spontan ataupun secara yang dirancang. Biasanya guru-guru akan terus menyoal bila kita masuk ke kelas, kita menyoal murid, mengulang kaji balik pelajaran yang dipelajari semalam. Daripada maklum balas murid-murid itu, kita dapat tahu murid faham ataupun tidak apa yang telah kita ajar pada hari sebelumnya. Dan pentaksiran secara lisan juga boleh kita gunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi di antara murid dengan guru, murid dengan murid, juga murid dengan bahan. Maksudnya, sewaktu kita telah memberikan tugasan, kerja kumpulan dan sebagainya, sewaktu murid-murid berbincang sesama mereka, kita dapat juga mentaksir. Okey, murid A ini, okey, dia faham apa yang telah diajar tadi, dia dapat menerangkan kepada rakannya. Ataupun bila murid B ini kita berikan latihan secara bertulis, kita lihat dia tak dapat langsung untuk membuat ayat atau menuliskan apa-apa. Maka daripada segi itu, walaupun kita berikan pentaksiran bertulis, tapi kita memerhati dan kita melihat murid manakah yang memerlukan bantuan kita. Okey, jadi perlu bimbingan yang lebih lanjut. Okey, antara aspek yang boleh ditaksir secara lisan adalah kefahaman konsep, pengetahuan fakta, kemahiran mendengar, penggunaan bahasa yang tepat, kefasihan menghafaz, sebutan dalam berbahasa, kecakapan mencongak untuk matematik, gaya persembahan, pertuturan dan juga sikap. Kerana PBD ini kita bukan setakat menilai daripada segi kurikulum tetapi juga daripada segi sikap dan moral mereka. Okay, antara aktiviti-aktiviti kemahiran lisan yang boleh digunakan adalah soal jawab, bacaan kuat, syarahan dan perbahasan, bercerita, perbincangan, hafazan, temu bual, soal jawab, nyanyian dan juga mendengar dan memberi respon secara lisan. Pentaksiran lisan lebih sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran berkomunikasi. Ia juga membantu guru untuk mendapatkan maklumat serta-merta dalam pengetahuan dan kefahaman murid. Ia juga membantu guru mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz di samping mengesan kelancaran dan juga sebutan. Dalam menyediakan instrumen, guru-guru perlu ingat bahawa soalan, penyataan, ilustrasi ataupun gambar yang digunakan perlulah jelas dan mudah untuk difahami oleh murid-murid. Seterusnya, aktiviti yang dipilih itu juga perlu merangsang murid-murid untuk memberikan idea.
dan soalan-soalan yang diberikan itu boleh berjadi bertumpu ataupun bercapah. Soalan terbuka ataupun soalan tertutup. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah pentaksiran yang kedua, iaitu pentaksiran bertulis. Ianya melibatkan aktiviti menyemak dan juga memeriksa hasil tugasan murid-murid dan hasil penulisan murid seperti karangan, laporan, projek eksperimen, kerja khusus, folio, latihan bertulis, ujian bertulis, huraian ataupun taksiran statistik peta, jadual dan juga graf ataupun carta. Instrumen yang digunakan di dalam pentaksiran secara bertulis digunakan untuk mengesan perkembangan intelek serta kemahiran murid daripada aspek menyusun idea, menulis, mengaplikasi, mencipta serta menilai. Dan kaedah yang ketiga adalah kaedah pemerhatian. Pentaksiran secara pemerhatian ini sesuai untuk mentaksir proses dan juga hasil kerja murid seperti penghasilan lukisan, buku scrap, kraf tangan, produk dan juga kerja khusus. Dan pemerhatian ini membolehkan guru menilai sikap serta tahap penguasaan murid untuk sesuatu kemahiran. Dan ianya lebih sesuai untuk mata pelajaran pendidikan seni dan juga pendidikan jasmani. Kerana daripada pemerhatian dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, contohnya guru dapat menilai sama ada murid-murid dapat menguasai kemahiran mengelecik bola, ataupun dalam mata pelajaran pendidikan seni, murid telah menguasai tahap untuk mewarna, membuat tona dan sebagainya. Pentaksiran secara pemerhatian juga boleh digunakan untuk mentaksir aspek yang bukan daripada segi kognitif ataupun kurikulum semata-mata. Ia juga dapat menilai sikap murid, perlakuan amalan mereka, amali, kemahiran manipulatif, kemahiran bersosial, kemahiran belajar, kemahiran kinestetik, kemahiran literasi komputer serta kemahiran mereka cipta. Kerana pentaksiran bilik darjah ini adalah dilaksanakan secara holistik, bukan hanya kepada kognitif semata-mata. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru untuk melengkapkan gambaran mengenai keputusan pentaksiran yang diperolehi melalui kaedah lisan dan juga penulisan. Kerana ketiga-tiga kaedah pentaksiran ini boleh sering digabungkan dan digunakan dalam satu-satu masa PDP. Dan daripada hasil pemerhatian, guru boleh menentukan ataupun mengenal pasti murid yang berdaya tahan, murid yang mahir untuk berkomunikasi, murid yang pemikir, murid yang boleh bekerja dalam pasukan, murid yang bersifat ingin tahu, murid yang ada prinsip serta bermatlamat, murid yang penyayang serta murid yang berpatriotik. Dan instrumen pentaksiran pemerhatian yang boleh guru-guru gunakan adalah senarai semak, skala kadar, anekdot ataupun rekod berterusan. Penerangan yang lebih mendalam mengenai kaedah-kaedah pentaksiran oleh Cikgu Azura. Sekarang kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini di slot PBD. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita di slot pentaksiran bilik darjah PBD. Sedikit info bagi para penonton, terutama ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah dan para guru-guru. Slot ini bertujuan untuk memberi sedikit penjelasan mengenai pentaksiran bilik darjah di sekolah-sekolah. Jadi dalam segmen ini, Cikgu Azura akan menerangkan langkah selanjutnya dalam pentaksiran yang dirancang dalam PDP yang telah pun dilaksanakan. Okey, kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu di mana guru perlu merekod, menganalisis penguasaan murid-murid. Ini adalah antara langkah yang agak penting bagi guru-guru kerana daripada merekod aktiviti dan maklumat secara sistematik berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan juga
tahap penguasaan murid-murid, guru-guru akan dapat menentukan sama ada PDP yang dirancang itu ataupun murid-murid telah faham apa yang telah diajar oleh guru. Maklumat dalam rekod yang ditulis oleh guru itu yang dinamakan sebagai rekod perkembangan murid, ianya perlu dikemaskini sentiasa, disimpan dan dijaga dengan baik untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid. Maksudnya di sini, pentaksiran itu sentiasa berlaku di dalam kelas, namun rekod itu tidak semestinya guru menulis setiap kali habis kelas. Setiap habis kelas, guru-guru akan menulis di dalam refleksi tentang pencapaian objektif pembelajaran. Contohnya, pada hari ini, 5 orang murid tidak dapat menguasai tahap pencapaian ataupun objektif pembelajaran yang telah disasarkan. Ia perlu dicatat oleh guru sama ada di dalam buku rekod dan juga di dalam dokumen yang tertentu. Dan maklumat yang direkod itu perlu dianalisis dan ditafsir untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan. Perekodan itu guru-guru boleh buat di dalam bentuk penyataan. Penyataan ini lebih kepada catatan anekdot, menanda dengan menggunakan simbol, memberi markah ataupun memberi grade. Di mana guru sendiri faham simbol yang diletakkan ataupun tanda yang diletakkan di dalam rekod perkembangan murid tersebut. Dan rekod ini untuk tahap perkembangan murid ini boleh dicatatkan dalam mana-mana dokumen yang sesuai dengan guru-guru berkenaan. Ada setengah guru dia lebih suka mencatatkan rekod perkembangan murid di dalam buku rekod mengajar supaya ianya mudah dirujuk kerana setiap kali guru masuk kelas, guru akan membawa RPH ke dalam kelas, buku rekod mengajar, dan dengan mudah akan mencatat tahap penguasaan ataupun kebolehan murid-murid di dalam buku tersebut. Dan ada juga guru yang suka membuat satu buku catatan yang asing, di mana buku itu akan dibawa sentiasa ke dalam kelas bagi mencatatkan perkembangan anak-anak muridnya. Selain itu, guru juga boleh gunakan senarai semak ataupun template pelaporan. Di zaman ini, guru-guru kita dah sangat menguasai teknologi, jadi ramai juga yang menggunakan Microsoft Excel ataupun Google Form bagi menanda tahap penguasaan murid mereka. Aktiviti merekod perlu dilakukan oleh guru dari semasa ke semasa. Maklumat yang dikumpul akan membantu guru untuk membuat pertimbangan profesional bagi menentukan tahap penguasaan murid dalam sesuatu kelompok kandungan dan juga standard pembelajaran. Rancangan tindakan susulan berdasarkan TP murid perlu dibuat seandainya ada murid-murid yang tidak mencapai tahap penguasaan yang telah disasarkan. Dalam mengendalikan tindakan susulan bagi meningkatkan penguasaan murid, guru boleh menggunakan pelbagai teknik PDP yang berkesan, gunakan bahan PDP yang menarik dan sesuai, gunakan bahasa yang sesuai dengan tahap penguasaan murid-murid. Selain daripada itu, guru-guru perlu berikan perhatian dan bimbingan yang rapi secara individu ataupun kumpulan. Kerana dalam kelas kita terdapat pelbagai tahap yang berbeza antara seorang murid dengan murid yang lain. Jadi seandainya murid yang lemah, dia mungkin memerlukan bimbingan secara satu ataupun secara individu. Bagi peluang kepada murid-murid untuk mengukuhkan penguasaan dalam pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Okey, seterusnya untuk yang terakhir adalah proses pelaporan. Pelaporan ialah satu proses penyampaian maklumat pentaksiran dari semasa ke semasa berkaitan dengan kemajuan, perolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerangan, penerapan nilai, pembangunan sikap serta pencapaian murid-murid. Untuk makluman semua, pelaporan ini sepatutnya perlu dibuat setahun sebanyak 2 kali. Saya pasti para ibu bapa telah hadir ke sekolah dalam majlis konsultasi ataupun hari terbuka sekolah pada bulan Ogos yang lalu. Dan sekali lagi akan dilaporkan tentang pencapaian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada tahun hadapan di akhir sesi 2022. Perkembangan dan kepenjuan murid boleh dilaporkan secara lisan
ataupun bertulis dan merangkumi perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, berkaitan dengan tahap penguasaan murid. Yang kedua, penyataan tentang minat, sikap serta perlakuan murid. Dan yang ketiga, cadangan tindak susulan untuk meningkatkan potensi murid. Sebenarnya, ibu bapa boleh juga membantu anak-anak murid bagi memahami sesuatu tajuk seandainya diberitahu oleh guru-guru. Template pelaporan digunakan untuk melaporkan TP murid yang dianya boleh dijana melalui laporan individu dalam Microsoft Excel setelah guru menetapkan tahap penguasaan murid dalam rekod prestasi murid. Di sini adalah contoh beberapa template yang perlu diisi oleh guru-guru bagi menentukan tahap penguasaan keseluruhan bagi seseorang murid. Tadi ada setiap mata pelajaran mempunyai template yang berbeza mengikut kemahiran mereka dan kemudian guru kelas akan memasukkan semua tahap penguasaan keseluruhan itu di dalam satu template yang lain dan template inilah yang akan dilaporkan kepada ibu bapa tentang penguasaan anak-anak mereka. Seandainya ibu bapa kurang puas hati tentang penerangan guru, mungkin guru kelas tidak menguasai semua perkembangan anak-anak murid, boleh meminta juga untuk berjumpa dengan guru-guru subjek di mana subjek yang anak mereka agak lemah. Jadi sebenarnya ia adalah tak ada masalah untuk pihak guru berbincang dengan ibu bapa dan guru juga boleh menyarankan kepada ibu bapa apa yang boleh dibantu oleh mereka di rumah bagi membantu meningkatkan tahap penguasaan anak-anak mereka di rumah. Okey, saya rasa itu sahaja penerangan daripada saya untuk slot melapor dan juga tindakan susulan. Ika? Pelaporan PBD perlu dilakukan bagi memulihkan murid, pihak sekolah dan juga ibu bapa untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Ia juga membantu guru untuk mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan murid dan di samping itu sebenarnya guru-guru boleh mengesan untuk menambah baik PDP yang telah mereka laksanakan. Dan yang penting untuk ibu bapa dan juga guru penting, guru faham PBD ini bukanlah untuk membandingkan antara seorang murid dengan murid yang lain. Dan kalau kita lihat sekarang ni, tak ada lagi dah balik rumah tanya adik dapat nombor berapa sebab tidak ada nombor yang akan diberi bagi tujuan perbandingan antara seorang murid dengan murid yang lain. Baiklah Cikgu Azura, terima kasih di atas perkongsian yang sangat mendalam hari ini mengenai pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Harapnya para penonton mendapat sedikit sebanyak maklumat mengenai bagaimana PBD itu sebenarnya dilaksanakan di sekolah-sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Azura dan tidak lupa juga kepada Cikgu Suhaili sebagai jurubahasa isyarat kita. Sehingga kita berjumpa lagi, setia menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!